Assalamualaikum semua dan selamat pagi. Hari ini 12 Mei 2020. Okey, bertemu kita pada pagi ni ya. So hari ni hari Selasa. So saya rasa dah ramai lah masuk yang dah bekerja kan. So pada dalam bekerja tu saya ucapkan bekerjalah elok-elok kan. Okey, stay yang mana tak bekerja lagi duduklah rumah kan. Okey. So untuk hari ni macam biasa kita akan review pada hari Sabtu yang progress kita kan. Satu kita dapat forecast kan. So review dan sikit lah analisa kalau ada lah. Okay. So sebab ramai saya rasa sebab ni taklah ramai yang akan join live kan. So saya jangkakan kita akan ambil awal lah. Kita buat short lah, buat secara ringkas lah. Okay. So yang pada yang tak sempat nak tengok live ni, boleh tengok lepas ni lah. Sebab saya tak delete pun live sebelum-sebelum ni, yang boleh tengok je bila-bila masa. Okay. So firstly semalam yang hari Ahad kan, baru ni saya ada sentuh tentang live tentang Aussie Canada. Okay. So untuk Aussie Canada apa yang berlaku okay. So kita jangkakan price membuat penurunan. Okay. So saya jangkakan price akan naik ke atas lah. Okay. Tapi all bagian pun dia ada stay level resistance yang dia perlu lepas lah kalau naik ke atas untuk dia buat penurunan. Tapi kita tengok daripada pergerakan price pun sebenarnya dia ada buat structure penurunan Okay. So kalau kita tengok dari sini, okay, dia dah buat structure penurunan. Kalau kamu boleh ambil ni, firstly nampak dia dah break first. Okay. Dia punya support kan. Ni first support. Okay. So saya tak nak warna merah. Okay. So bila dia break first support, itu dah menunjukkan bahawa price sekarang dah buat dia dah break first. So net destination dia kadang insyaAllah kat sini lah untuk ACAT price akan test ni tu. Okay. Selepas ni kita tengok kalau dia break bawah lagi, maksud dia akan ke bawah lagi lah. Dia akan going down lagi lah. Okay. Dia akan cari level-level yang berhampiran level-level support lah. Okay. Ataupun RBS, SBR kan. Yang tu memang dia cari lah. So ini untuk Aussie Canada. Tapi tengok reaction dia. Kalau anda kata price dia buat dia buat pullback ke apa di sini ni penting so kita akan boleh counter untuk buy pula lah. Okay. Bawah masa ni price akan turun lagi. Itu untuk pair Aussie Canada, Aussie CAD. Okay. Dia akan buat penurunan. So kita pun ada sentuh tentang pair AUD NZD. Okay. Kita tunggu dia break dia punya trend line. Okay. So price dah break. So kita tunggu dia retest. Dan semalam dia datang retest dia turun sikit, betul dia buat kenaikan, retest. So hari ni dia akan turun lah. So turun kita ke mana? So kita jangkakan dia akan turun cari kita dia punya support first dulu. If break support, baru kita akan cari sini level ni. Mudah lah sebab ni kita dah marking kan, kita dah buat analisa pada hari Ahad tu. So siapa yang sebelum tak dapat tengok yang video sebelum ni pada. Okay, ni just kita nak review saja. Okay. So untuk pair CAD-CHF, okay, CAD-CHF kita menjangkakan price akan kita nak pull back tapi walau bagaimanapun kita tengok reaction price di sini kan. Reaction price di sini So kita tengok dia buat bentuk satu pimbar, tapi pimbar dia gagal untuk break structure kenaikan, break resistance. So sebab tu kita takkan buy lagi. So stay, kemungkinan price akan going down lagi. Sebab kita tengok 4 jam lepas candle pukul 9 dia close tadi adalah candle bearish So kemungkinan price akan cuba test bawah lah. Okay, dia akan cuba cari bawah. Macam tu. Sorry. Okay. So kita stay waiting lah. Kalau saya stay waiting. Saya tak buat apa-apa decision lagi untuk buy pada CAD-CHF. Stay waiting untuk cari level terbaik untuk kita buy. Yang tu tentang CAD CHF. Okay. So kita juga ada sentuh pair Euro GPY. So Euro GPY macam mana apa berlaku. So price dia buat kenaikan dia buat kenaikan dan dia dah sampai level
level apa? Level kita punya SBR kan, resistance kan. So bila price sampai sini, kita tengok dia buat apa. Firstly dia dah buat orang panggil shooting star kan. So dia buat candle bearish movement kan. So price ada kemungkinan akan datang test balik level ni. Okay. As long dia tak break resistance atas ni, jangan kita nak buy lah. Relax dulu, kita tunggu dia break clear, buat movement clear baru kita buy. Tak perlu kita nak buy, dia turun kita buy, nak turun kita buy. Itu tak bagus untuk kesihatan lah. Maksud dia tu jangan kita guna hopping system lah. Yang tu je. Hopping tu maksud dia harapan lah, teknik harapan lah. Okay. So kita tengok pada Euro USD. So apa kata Euro USD, kita menyangkakan price akan buat kenaikan buy. So far masih tak ada buy lagi. Okay, sekarang ni dah price berada di level support. Saya dah sentuh dia punya support level berdekatan. So CST masih belum buy lagi. Okay, atas faktor price tak ada momentum dia naik pada apa? Dia gagal break ni Sepatutnya kalau dia nak naik dia kena break ni dulu. Break level ni baru dia boleh naik dengan lancar. Tapi disebabkan dia gagal break, dia turun lagi. So kita stay waiting lah. Tak adalah decision untuk kita buat pada Euro USD. Sebab kita punya strategi kita pada buy. Tapi disebabkan price tak buat structure ke buy lagi, so kita tak akan buy lagi lah. Yang ni untuk Euro USD. So next adalah GBP USD. So untuk GU kita target sell. Okay. So price dah break. Bila dia buat satu break, okay, so dia dah datang test kan. Okay. So next decision dah, kita akan tengok pada C ni lah, pada support ni. Okay, dia break ni baru kita cari bawah ni, di support satu lagi. Okay, sepatutnya kita dah entry lah time ni. Decision kita sebenarnya entry di area ni lah, area pink ni. Sebab dia dah break kan, dan dia datang test pun. Okay. Saya tak sempat entry sebab saya dah ada entry di pair lain. So saya abaikan dulu lah pair ni. Itu saya nak tunggu dia break ni, baru saya nak sell lagi. Contoh macam tu lah. Okay, ataupun dia buat bounce kan, kita nak buy kan, macam tu. So far dia punya kekuatan dia adalah kekuatan untuk turun. Seller mengatasi. Okay. So kita juga ada sentuh tentang NZD USD So NU ni kita target kepada buy. Okay. So bila price, okay, dia touch ni dulu, okay, dia dah touch level resistance. So tengok dia buat penurunan dan penurunan. So bila sampai kat level kita nak buy, kita target sini buy. Tapi price nampak dia tak buat apa-apa reaction pun, dia tak buat agresif engulfing ke, pimbar hammer ke apa, inverted hammer kan. So tak ada tanda-tanda kenaikan. Sebab tu kita stay away. Relax dulu, jangan kita buat decision nak buy terus kan. Tenang dulu, sebab kita tengok 4 jam sekali kan. So bila 4 jam sekali tu, kita relax lah, tenang. Okay. So saya dah sentuh tentang UCAD. So UCAD, okay, apa yang berlaku, kita akan tunggu price buat retracement. Okay, cari level best untuk kita cuba buy. So saya jangkakan price buat sell di sini. So far stay belum sell. Okay, price ni memang dia ada setengah trader cakap ni dah buat hanging dah buat shooting star kan. Okay, memang dia buat shooting star, tapi shooting star dia ni dia tak nampak. Shooting star yang kita nak adalah shooting star yang berkualiti. Dia nak, kalau boleh kita nak dia shooting star yang break makan candle sebelah ni, dia telan candle hijau ni kan. Contohlah shooting star yang panjang macam tu kan. Tapi kalau shooting star dia fail tu nampak, dia high dengan low pun dia tak gagal untuk lepas. Sebab tu dia tak jadi shooting star. Bagi saya tu, kalau jadi pun dia tak berkualiti lagi lah. Sebab kalau boleh kita nak dia break, baru kita kata ni shooting star yang dah jadi. Sebab tu saya tak entry lagi. Itu kamu kena faham Even shooting star pun dia ada ciri-ciri dia macam mana apa semua tu. So stay wait lah. Saya stay menunggu lagi. Mungkin dia cari akan level atas lagi lah. Kita tengok level-level dekat-dekat ni kan. Untuk cari strategi masih kita sell, kita takkan buy lagi. Tapi kita stay waiting untuk kita cari level-level terbaik untuk kita sell. Okay, yang ni adalah pair UCAD. So kita ada sentuh pair USD UCHEF. So UCHEF
Okay, kita akan target set, tapi buat masa ni masih tak ada lagi tanda-tanda price nak turun lah. So stay waiting lah. Yang tu best. Okay. So kita stay waiting untuk tunggu dia turun. So far buat masa ni kita akan tengok lah level-level terbaik untuk dia turun, sama ada dia akan buat test sekali lagi. Okay. Yang penting adalah kita tengok dia punya apa, reaction candle nanti dia buat apa. Okay. Andai kata dia buat engulfing, ya strong lah. Tapi kalau dia buat hanging man ke, kita kena tengok dulu corak hanging man tu macam mana. Okay. So seterusnya saya tentu tentang pair UJ minggu lepas minggu lepas hari Ahad tu. So UJ, okay, dia menepati lah apa yang kita rancang. Price akan buat kenaikan So sebab dia dah break ni, so dia dah test pun dan dia terus dia naik lah. Dia takkan test lagi lah. So dah capai kita punya hit. So apa nak berlaku sekarang ni? So sekarang ni saya akan lebih kepada, sebab UJ semalam dah hit TP saya. So sekarang ni saya lebih kepada waiting lah. Untuk pair UJ ni dah dapat profit kan. Stay away dulu lah. Minggu depan pula cari kan. Macam saya kalau macam tu lah. So kalau untuk UJ sekarang ni, sebab kat area ni kan, okay, dia ada satu level lagi kan. So level ni dia akan cuba cari test. Try cuba cari kan. Macam-macam kan. So yang ni yang saya nampak tentang USD JPY. Dan seterusnya kita tengok pair gold lah. Ada gold lah ni. Ada yang minta tanya minggu lepas So gold stay dalam range ranging So saya memang tak ada decision lah. Dan memang saya tak trade pun pair gold ni. Okay. So tak ada lagi lah. Dia tak ke bawah, tak ke atas. So mungkin akan pam. Ataupun bila dia break, baru mungkin ada movement untuk daripada gold ni. Okay. So tadi saudara Gini AMH minta pair EU EU masa ni, okay, saya dah terang tadi, saya ulang sekali lagi. Untuk EU, okay, masih tak ada apa-apa tindakan disebabkan oleh kerana price dia tak buat apa-apa, tak buat lagi tanda-tanda untuk kenaikan. Maksud tanda-tanda apa? Tanda-tanda tu dia tak buat structure kenaikan lagi. Okay. So dia tak buat lagi CRS kan. So tak ada lagi. Kita stay waiting untuk kita buy. Stay waiting bukan kita buy sebab stay waiting. Even CRS keluar pun kita tengok juga CRS tu macam mana. Tapi kalau nak ambil singkatnya, CRS tu dah bagi tanda signal awal untuk kita entry lah. Okay. Ni untuk EU. Okay, ini dah break, ia akan back to support dan naik. So anda kata EU ni bila saya nak buy? Okay, saya akan buy EU. Ni saya padam bila masa price dia break ni. Nak lebih tenang lah. Dia break level resistance ni, saya akan buy di pullback. Okay. Yang tu lebih tenang. Okay. Kalau dia buat ni, hati-hati lah. Sebab walaupun even dia buat CRS pun, so dia akan pergi. Mungkin dia akan test ni betul turun balik. So nak lebih selamat, kita akan tunggu dia break resistance untuk kita buy di bawah. Okay. Yang tu yang saya nampak tentang buy di pullback Itu yang saya nampak tentang Euro USD. Okay. So pair apa lagi kita tengok. Okay. So yang saya nampak movement yang clear lah. Okay. Okay, mungkin kita tengok pair HF Okay. So HF dia ada satu support di sini kan. Okay. Dan sini HF ni saya tunggu lama sebenarnya nak sell Okay. Price dah turun. Nampak bila dia dah break dia punya support ni. So
Okay, dia dah break support, so dia buat penurunan. Okay, support mana dia break, dia boleh test support ni. Bang, view AJ nanti daily sekarang follow trendline. Zone buy sekitar 68460 AJ. Oh, AJ buy ah? Daily sekarang follow trendline. Sekejap saya tengok 68460. Okay. So far AJ memang kita target buy, tapi price akan buat pullback dulu. Okay, mungkin yalah, ada satu resistance kat sini. Sorry, support dia jadi support So kemungkinan price ni dia akan going up. Itu boleh. Sebab kita memang target di antara level apa, support atau ni. So saya akan menunggu lagi lah. Okay, saya setuju dengan saudara Izhar untuk buy di area-area ni lah. Okay, macam mana pun saya akan tunggu confirmation lah daripada candlestick lah. Okay, candlestick bagi lampu hijau, baru saya akan buy lah untuk AJ sebab firstly dia agak tricky sikit lah, sebab price dia fail to break ni make new higher kan. Cuma dia buat double orang panggil double top. Okay, saya suka keadaan bila price dia macam ni. Okay, kalau macam ni saya akan confident lagi untuk dia break, untuk dia ni. Maksud dia price datang, okay, lepas tu dia dah break dulu, baru dia retest. Yang tu memang confident lah. Untuk kita buy kan. Maksud dia tu ada potensi tinggi lah. Okay, so far masih dalam strategi buy. Okay, cuma lebih berhati-hati lah, yang tu saja. Okay, kalau buy macam tadi, kalau dia dah break macam ni, saya tunjuk contoh kalau anda kata dia dah break kan, walaupun dia buat retracement tu, memang saya tunggu CRS lah. Selalunya saya akan terus buy. Tapi kalau dia buat double top ni, okay, selalunya saya akan stay tunggu dia buat structure dulu lah. Maksud dia turun dulu. Dia turun dulu, kita tunggu dia turun dulu. Lepas tu tunggu dia buat structure dulu. Baru kita akan buy di area C atau atau area B. Maksud dia tunggu dia test dulu dan break. Baru kita akan buy di area ni. Okay, itu lebih senang, lebih selamat kita lah. Sebab kadang kita nak buy ni, kadang yang menghalang kita sebenarnya benda ni, double top, double bottom, kadang chart pattern head and shoulder kan. Kita nak buy lawan arah dia kan. So stay, kena lawan, kita tunggu lagi lah. Kadang walaupun macam ni pun, kadang pun fail juga kan. Okay, sebab tu market dia boleh jadi buy, boleh jadi sell lah. Apa pun saya setuju lah dengan pendapat Izhar untuk buy di area 68460. Okay, selalu AJ tu kalau buy CS close atas zone ke? Selalunya kalau buy CS close atas zone. Ya, kalau kita nak buy lebih, maksud saya tu, kalau nak confirmation kata structure tu dah ni maksud dia buyer tu dah mengatasi seller. Seller kat sini dah diatasi oleh buyer. So bila dia break ni, penurunan tu adalah penurunan retracement. Yang tu confirmation. Maksud dia confirm untuk kita buy. Yang tu lebih selamat lah, sebab dia dah break. Tapi bila dia tak break lagi, hati-hati lah, sebab kemungkinan price ni dia bentuk double top. Kalau dia break, okay, tak masalah. Double top. So bila dia buat double top, kurang-kurang dia akan turun sampai sini. Tu yang jadi lah. Ataupun sampai sini lah. Level-level ni, area ni, tu yang kita kena hati-hati lah. Okay, kalau tengok daripada segi segi harmonik pun saya nampak pattern back lah kat sini kan. Okay, tapi apa pun kita stay waiting lah. Itu. Sebab bila dia break ni, baru kita kata dah confirm. Sebab sekarang ni dia buat sama level lah. Dia boleh jadi double top.
Okay. So Saiful Azri minta GJ. 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 So apa berlaku kat GJ? Okay. Oh ni saya punya marking Dia test tengok. Dia test atas kali. Disebabkan dia buat double ni double bottom yang ni lepas dia boleh test sampai atas sekali Okay. Sebab dia masa tu dia tak break bawah lagi So GJ, apa yang berlaku? GJ minggu ni, okay. Firstly, tanda dulu support resistance. Saya tak buat lagi analisa GJ buat tengok Support satu. Okay. So resistance satu. Okay. Menarik So tanda dia satu resistance. Kod-kod lah dia terbang sampai atas Okay. So support satu. Ada lagi support lepas tu. Okay. Wah. Dia di sini Wah, semangat lah saya. So apa yang berlaku pada GJ? Okay. So kita tengok yang lepas. Kisah yang lepas. Okay. Kisah dia lepas dia ada break ni tau. Okay. Dia ada break ni. Tapi kamu kena ingat, walaupun dia break ni, dia reject, dia react di sini tau. Di level ni. So, saya senang GJ ni, saya akan cuba cari sell, okay. Saya akan buy bila price break ni. Break ni, level ni, resistance ni. Okay. Dan saya akan cuba sell, okay, bila dia break ni. Okay. Sebab bagi saya dia boleh jadi buy, dia boleh jadi sell as long ni So antara ni kita nak buat apa? Okay. So sebab kita tengok dia punya penurunan dia tu. Okay. Test. Okay. Saya nampak sikit lah. Okay. Dia dah break ni Dia dah break ni. So ada harap ni, ada reaction. So price dah break. So kemungkinan price akan test ni balik. Okay. Ini boleh. Tadi saya tak nampak. Okay. So price boleh test ni balik. Tapi kamu beringatlah sama di area sini pun ada SBR dia kan. Yang tu pun kena ingat lah. Janganlah kamu nak ni sama So untuk GJ kita akan cari sell. Okay. As long dia tak break ni Bila dia break ni kisah lain. Okay. So GJ tunggu dia dah buat retracement pun, dia dah buat penurunan. So price kita akan cuba cari sell dulu GJ sell okay. Kalau GJ sell, so target kita sini lah ataupun sini. Boleh pilih lah mana anda suka. Okay. So for GJ saya masih tak berminat untuk sell lah, untuk saya lah. Tapi peluang sell lah. Sebab saya ada position dengan part lain Sebab kalau tengok dari segi kenaikan dia pun, bila dah sampai kat sini, dia dah buat apa? Dia buat penurunan dan penurunan dia dah break So itu menunjukkan bahawa dia dah buat structure untuk penurunan Okay. So positif untuk bias untuk seller kepada sell ni, kepada bias sell lah untuk GJ. Ayat pagi ni. Okay. So ada pair apa ya? So kalau tak ada apa-apa lagi, ringkas lah sebab yalah bulan puasa takkan nak buat panjang kan. Okay. Semoga kita jumpa lah esok atau lusa. Saya pun dipush oleh saya punya admin Dia kata buat live kan. Okay lah, saya buat saya punya live So kalau tak ada apa-apa untuk hari ni, okay, yang ni dulu yang saya kongsikan. Okay. Jaga MM kena jaga. Okay. Trade dengan berhemah. Okay. Bukan nak trade nak kaya ni Bukan nak trade ni kaya ni Okay.
So semoga kita bertemu lagi lah untuk next sesi esok atau lusa. Okay. So mungkin saya kekalkan pagi kot, saya tenang. Kalau malam saya tak sempat lah. So siapa yang tak dapat tengok, boleh tengok ulangan lah bila masa kamu free kamu tengok kat saya punya YouTube, saya akan elok, ataupun kamu tengok kat saya punya Facebook page lah. Okay. So sekadar itu dulu. Okay, semoga bertemu lagi untuk next sesi. Okay. Sekian, terima kasih.